Seterusnya, untuk siri yang kedua, okey, hari ni cikgu nak cerita tentang keradioaktifan. Okey, unit keradioaktifan sahaja. Okey, masih lagi dalam subtopik 8.1 iaitu sejarah penemuan keradioaktifan. Okey, hari ni kita nak tengok apakah keradioaktifan. Okey, apa maksud keradioaktifan? Okey, keradioaktifan ialah proses perebutan secara rawak dan spontan bagi nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Okey, so sinaran radioaktif ni terdiri daripada yang pertama kita ada zarah alfa, yang kedua kita ada zarah beta dan yang ketiga kita ada sinar gamma. Okey, so nukleus ni nukleus apa? Nukleus sesuatu unsur, okey, unsur radioaktif. Contoh seperti uranium kan yang kita tengok dalam sejarah penemuan tu kan. Okey, dia tak stabil. Jadi bila dia nak stabil, dia mesti nak memancarkan sinaran radioaktif. Bila dia dah pancarkan sinaran radioaktif tu baru dia akan jadi stabil. Okey. Jadi maksud dia ialah proses perebutan secara rawak dan spontan untuk nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Okey, yang pertama kita nak tengok perebutan zarah alfa. Okey, tadi keradioaktifan maksud dia apabila satu nukleus tak stabil, dia akan keluarkan sinar radioaktif supaya dia jadi stabil. Okey, so tak semestinya alfa sahaja, mungkin dia akan keluar zarah beta sekali. Okey, tapi untuk gambar pertama ni cikgu nak tunjuk contoh perebutan yang menyebabkan sinaran zarah alfa dikeluarkan. Okey, maksudnya kalau dia keluarkan zarah alfa sahaja. Okey, yang pertama kita ada uranium 238 ni. Okey, so uranium 238 ni dia tak stabil Okey, dia ada 92 proton, 146 neutron. Okey, dia dalam keadaan tidak stabil. Okey, jadi dia nak stabil, apa dia perlu buat? Dia perlu melakukan proses keradioaktifan iaitu dia membebaskan zarah alfa. Okey, bila dia keluarkan zarah alfa, okey, dia akan jadi thorium 234. Okey, tengok ni asalnya dia ada 92 proton, tiba-tiba dia jadi 90 proton. Okey, so proton dia hilang 2. Okey, proton negatif 2 hilang. Okey, neutron dia daripada 146 jadi 144. Okey, so neutron dia pun 2 juga hilang. Okey, so sebenarnya dia membebaskan nukleus helium. Okey, sebab helium dia ada 2 proton dan 2 neutron. So kita boleh kata zarah alfa ni sebenarnya adalah nukleus helium. Okey, bila dia dah berpecah barulah dia jadi stabil. Okey, ni contoh untuk perebutan zarah alfa. Okey, perebutan zarah beta. Okey, tadi kita tengok perebutan zarah alfa kan. Okey, sekarang macam mana pula zarah beta dibebaskan? Okey, so tadi kita ada uranium jadi thorium kan. Okey, sekarang kita ambil thorium dulu. Okey, contoh thorium 234. Okey, dia tak stabil juga. Okey. So untuk dia stabil dia memerlukan dia perlu memancarkan sinar radioaktif. Okey, so sekarang ni dia bebaskan beta pula. Okey. Okey, bila dia bebaskan zarah beta, okey, tengok perubahan dia daripada 90 proton jadi 91. Okey, neutron 144 jadi 143. So sebenarnya sekarang ni dia sebenarnya membebaskan elektron sebab elektron okey, dia ada negatif 1 proton, okey, dan neutron dia adalah 1. Okey, so sebenarnya zarah beta ni kita boleh kata sebenarnya dia adalah elektron. Okey. Dan yang ketiga kita ada perebutan sinar gamma. Okey, cuba tengok sebelum dan selepas dia membebaskan sinar gamma. Okey, ada perubahan tak? Okey, kita ada cobalt 60 yang tidak stabil.
Dan kita ada juga kobalt 60 yang telah stabil. Okey, so kita tengok 27 proton, 33 neutron dan 33 neutron. Okey, tak ada apa-apa perubahan tapi dia telah membebaskan satu tenaga yang besar. Okey, tenaga yang besar ini adalah sinar gamma. Okey, kenapa tiada perubahan kepada kobalt 60 ni selepas dia membebaskan sinar gamma? Kerana sinar gamma ni adalah sejenis gelombang. Okey, dia bukan zarah. Sebab tu kita tak sebut dia zarah. Jadi dia tak ada neutron ke, proton ke. Okey, dia tak ada. Okey, sebab tu tak ada perubahan apa-apa kat kobalt ni. Tapi sebenarnya dia cuma membebaskan satu tenaga yang besar. Okey, dan kita tahu tadi sinar gamma ni kuasa penembusan dia adalah sangat tinggi sehingga dia boleh menembusi badan kita. Okey, so ini adalah contoh perebutan yang melibatkan sinar gamma. Okey, sekarang kalau kita sebut perebutan radioaktif lah, apa dia? Tadi keradioaktifan kan? Okey, perebutan radioaktif ialah proses rawak dan spontan iaitu nukleus yang tidak stabil memancarkan sinaran radioaktif sehingga menjadi nukleus yang lebih stabil. Okey. Contoh sinar radioaktif yang punya nukleus yang tidak stabil ialah kita ada karbon 14, radon 222, thorium 234, uranium 238. So ini adalah unsur-unsur radioaktif. Kenapa kita sebut unsur-unsur radioaktif? Sebab nukleus dia tidak stabil. Dia perlu membebaskan sinar radioaktif untuk dia menjadi stabil. Setelah kita mengetahui tentang proses perebutan keradioaktifan, kita tengok pula apakah dia unit keradioaktifan. Unit keradioaktifan ialah unit pengukuran bagi keradioaktifan yang pertama diperkenalkan oleh Curie. So kita ada keradioaktifan kan. Contoh macam kalau macam jisim mesti ada unit dia kg. So keradioaktifan ni apa unit dia? So yang pertama Curie kita guna unit Curie. Kadar perebutan nukleus yang tidak stabil diukur dalam unit Curie yang mana 1 Curie bersamaan dengan 3.7 darab 10 kuasa 10 perebutan sesaat. So yang ni siapa yang perkenalkan? Mestilah Marie Curie kan? So dia kata 1 Curie ni adalah 3.7 darab 10 kuasa 10 perebutan dalam masa 1 saat. Kemudian kita nak unit SI pula. Unit SI ni maksudnya yang digunakan secara menyeluruh satu dunia. So sebagai penghormatan kepada Henry Becquerel yang pertama kali menemui keradioaktifan, maka unit SI dia adalah menggunakan nama Becquerel. Unit SI keradioaktifan ialah Becquerel, BQ, yang bersamaan dengan apa? 1 Becquerel maksudnya 1 perebutan dalam masa 1 saat. 1 saat 1 perebutan maksudnya 1 Becquerel. Ni lagi senang nak tahu kan berbanding dengan Curie ni, sebab Curie ni dalam masa 1 saat dia banyak 3.7 darab 10 kuasa 10 perebutan. Jadi kalau orang tanya apa unit SI untuk perebutan, ia adalah unit SI untuk keradioaktifan. Jawapan dia ialah Becquerel. Seterusnya untuk homework siri 2. Kamu jawab soalan nombor 2 dan nombor 3. Dan nombor 4 pun boleh. Contoh unsur radioaktif. Kita jumpa lagi dalam siri yang ketiga untuk separuh hayat. Jumpa lagi.